Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hari ini kita ada nota baru, Kitabul Wahyi 6 pecahan 1 sepatutnya, atau A. Ada beberapa lagi, mungkin 1, mungkin 2. Jadi mengikut jadualnya, saya diminta bincangkan mungkin 1-2 usul. Ini semua sudah ada kan? Tapi ini bahasa Arab lah. Lama dah saya duduk bercadang nak buat dalam bahasa Melayu, tapi tak sempat-sempat. InsyaAllah lah, tak lama lagi insyaAllah. Sebab baru ni kita telah mulakan usul tajuk bab Sahih Bukhari sampai kepada usul yang keberapa ya? Saya pun tak ingat. Ya? 9. Usul yang ke-9 ya. Usul yang ke-9. Jadi usul yang ke-9 itu sudah baca? Belum? Belum lagi. Jadi kita bacalah mungkin 1-2 usul. Lepas tu kita mulakan dengan pengajian Bukhari kita. Mudah-mudahan sudah ada ya. Ini nota ni. Nota ni sebenarnya sebahagian daripada Muqaddimah Lami'ud Darari Syarah Bukhari. Lami'ud Darari. Untuk kita memahami tajuk Bukhari, semestinya kita faham terlebih dahulu usulnya. Sebab dalam Sahih Bukhari ini yang paling istimewa dan paling penting difahami ialah tajuk bab yang dibuat oleh Imam Bukhari. Untuk memahami tajuk bab itu, para ulama telah mengemukakan beberapa usul. Di dalam Muqaddimah Lami'ud Darari ini adalah terbanyaklah yang setakat yang saya tahu mengumpulkan usul-usul untuk tajuk bab Bukhari itu. Kerana sebelum ini ada yang hanya mengumpulkan 10 usul, 15 usul, 20 usul, paling tinggi sekitar itu. Tapi Muqaddimah Lami'ud Darari yang ditulis oleh Syekh Zakaria rahimahullah mengumpulkan 70 usul. Mengumpulkan 70 usul. Ini muka surat terakhir ni, belakang sekali ni, usul yang ke-70. Sebenarnya kalau kita perincikan pecahan yang kadang-kadang ada di bawah sesuatu usul itu, maka ia akan menjadi lebih banyak lagi daripada 70. Lebih lagi daripada 70 usul. Baru ini kita telah bincangkan tentang usul abwab wa tarajim li Sahih al-Bukhari ini sampai ke usul yang ke-9. Yang ke-9 ya, At-Tasir, muka surat 98. Banyak
tajuk-tajuk yang dibuat oleh Imam Bukhari, dia mengikut kaedah ataupun cara ahli sirah dalam mengistimbatkan ataupun menyimpulkan ciri-ciri sesuatu peristiwa atau keadaan yang berlaku. Difahamnya daripada isyarat yang terdapat di dalam beberapa saluran riwayat hadis. Kadang-kadang orang biasa akan hairan dengan cara Imam Bukhari menyimpulkan itu. Ini dapat kita lihat di bawah faedah yang ke-13 fi bab dzikri Qahtan. Tapi Syekh Zakaria berkata bagi dia lebih sesuai kalau untuk memadatkan usul ini, yaitu dengan bab kaifa kana bad'ul haid, bagaimana haid bermula. Bagaimana haid bermula. Itu dari segi sejarah lah. Mula tu kita tak tahulah sejarah bagaimana haid itu bermula. Kadang-kadang kita tengok macam bermula di zaman Bani Israel, kadang-kadang pula daripada zaman Adam lah, bermula dengan Hawa. Imam Bukhari menyimpulkan daripada hadis Aisyah di dalam Kitabul Hajj bahawa ia bermula dari zaman Adam alaihissalam. Yang ini orang yang mula-mula mengalami haid, orang perempuan ini ialah Hawa. Bukan sebagaimana yang zahirnya terdapat di dalam setengah-setengah hadis, iaitu bermula di zaman Bani Israel. Jadi mula-mula betul bila ada wanita yang pertama. Adapun yang tersebut di dalam hadis yang mengatakan bermula di zaman Bani Israel itu bermula dengan banyak, dan cara keluar itu berbeza. Cara keluar itu berbeza dari segi mungkin baunya ataupun sifat-sifatnya itu lebih keras, nak banding dengan dulu. Itulah yang disebutkan di dalam hadis haid di zaman Bani Israel. Usul ini berbeza daripada usul yang ke-54 dan 59 nanti. Nampak dekat-dekat tapi berbeza. 59, 54 dan 59 nanti berbeza. Nampak dekat. Ini yang di tepi ni kan. Inilah tajuk usul. Yang di tepi itu tajuk usul, ringkasan usul yang dibuat oleh Syekh Zakaria. Apanya? Istinbatul ahwal at-tarikhiyah, yang menyimpulkan sejarah ataupun tarikh, menyimpulkan satu keadaan permulaan bagi sesuatu. Itulah usul yang ke-9. Jadi itu usul yang ke-54 dan 59 nanti kita akan bertemu. Ini tak termasuk dalam yang ni ya, tak termasuk dalam yang usul yang ke-9. Yang ke-10,
Ini di tepi dia buat at-tabarrud sebagai latihan, sebagai latihan. Kadang-kadang Imam Bukhari buat tajuk itu sebelum dia kemukakan sesuatu hadis untuk membuat latihan, untuk melatih para pembacanya sesuai dengan masalah yang dikehendaki. Dan dia memimpin pembaca ataupun pelajar hadis kepada latihan seumpama itu. Misalnya zikr suwar fi bab zikril hannat, di bawah tajuk itu. Sebenarnya dia kata Imam Bukhari ini di sepanjang kitab dia, mana-mana bab dia ada unsur itu, unsur latihan itu, mengasuh, mendidik dan membentuk pelajar hadis supaya dapat menyimpulkan sesuatu dengan sendiri daripada hadis. Ini dengan bermula daripada bimbingan dia lah. Tapi dia kata, ini Syekh Zakaria kata, saya tak dapat bab ini dalam nuskah Sahih Bukhari yang ada dengan saya. Mungkin ini ada dalam nuskah Syekh, mungkin ada begitu. Yang ke-11 pula al-isyaratu ila ba'd turuqil hadis, isyarat kepada turuq, yakni riwayat yang lain, riwayat yang lain. Jadi tajuk itu tidak sesuai dengan hadis yang dikemukakan di bawah bab itu, tetapi ia sesuai dengan hadis yang berkenaan dengan perkara yang sama tapi berada di lain, bukan hadis itu. قد يذكر حديثا لا يدله بنفسه على الترجمة أصلا لكن له طرق وبعض طرقه يدل عليها إشارة أو عموما وقد أشار بذكر الحديث إلى أن له أصلا يتأكد به ذلك الطريق ومثل هذا لا ينتفع به إلا المهرة من أهل الحديث. Kadang-kadang dia buat begitulah. Dia buat begitu. Jadi tajuk tu tak sesuai dengan hadis yang dikemukakan. Hadis tak menunjukkan begitu, tapi dia isyarat kepada ada saluran riwayat yang sama dengan yang dikemukakan dalam tajuknya. Misalnya Imam Bukhari buat satu tajuk, mungkin ada di sini. Imam Bukhari buat satu tajuk, yaitu bab man adraka rak'atan min al-'asr qabla ghurub asy-syams. Bab orang yang sempat mendapat satu rukuk atau rakaat sembahyang sebelum terbenam matahari. Sedangkan hadis yang dikemukakan di bawah itu bukan begitu lafaznya. Man adraka sajdatan, bukan rak'atan. Sajdatan, sesiapa yang sempat satu sujud. Mana tajuk Imam Bukhari itu nampak tak sesuai dengan hadis yang dikemukakan di bawahnya. Sebab dalam tajuk dia sebut rak'atan, dalam hadis di bawahnya sajdatan. Jadi apa maksud Imam Bukhari buat tajuk begitu? Dia nak isyaratkan kepada ada hadis dengan lafaz yang dia kemukakan dalam tajuk itu, yaitu man adraka rak'atan, bukan sajdatan. Dia isyaratkan saja kepada yang itu. Yang di bawah tu sajdatan, di bawah dia sajdatan. Maknanya ada melalui saluran yang lain yang disebut rak'atan.
Jadi secara isyarat atau secara umum. Kadang-kadang dia mengisyaratkan kepada sesuatu itu ada asalnya. Yata'akkadu bihi dzalika at-tariq. Yata'akkadu bihi dzalika at-tariq. Misalnya dalam tajuk Sutratul Imam, Sutratul Man Khalfah, di bawahnya tidak ada hadis yang seumpama itu, tapi dia nak cerita hadis ini, tajuk dia tu lafaz hadis juga, walaupun tidak sekuat hadis mengikut syarat Sahih Bukhari-nya, tapi hadis itu menjadi kuat dengan sebab ada sokongan, ada hadis yang semakna, sama maknanya dengan yang dikemukakan dalam tajuk itu. Ada juga dia buat begitu. Ada juga. Jadi Syekh mengemukakan ini sebagai satu usul sahaja. Kalau nak kira sebenarnya dia sudah dapat dipecahkan kepada dua tadi, bukan satu. Sebab itu kita kata 70 tu secara kasar. Kalau kita nak secara terperinci lagi, boleh pecah lagi. Dan ini dua usul yang umum dipakai oleh Imam Bukhari di dalam Jami' As-Sahihnya. Begitulah. Panjang juga yang ni. Tapi begitulah, kadang-kadang dia buat satu tajuk, dia nak isyaratkan kepada turuknya yang lain, saluran riwayat yang lain. Hadis di bawahnya itu bukan serupa tajuk, tapi dia nak cerita ada juga di lain riwayat itu ada juga yang sahih, walaupun tidak menepati syaratnya. Sahih juga, tapi tidak menepati syarat. Dia isyarat juga. Dia isyarat juga. Ini termasuk dalam usul yang ke-6, yang ke-11 yang ke-11. Di sini panjang dia bincang ya. Kemudian yang ke-12 muka surat 99, muka surat 99, baru ada yang ke-11. Ini yang ke-10 ni panjang perbincangannya. Jadi saya rasa ringkas dululah ya. Sekadar itu dulu. Sebab perbincangan usul ni panjang. Sekadar itulah dulu kita pergi kepada Sahih Bukhari sendiri.